semua. Siapa je sini yang tak kenal dengan nama VTEC kan? Lagi-lagi kalau panggil kereta Honda, sah-sahlah pernah dengar VTEC ni. Orang dulu yang guna enjin VTEC ni, dia kata bila dia rev enjin tu, lepas tu bila RPM dah sampai dalam 4000 macam tu, kita akan rasa macam enjin kereta tu berubah jadi power gila sampailah RPM 6000, 7000 macam tu. Bawah dari 4000 tu enjin dia macam biasa je. Tapi bila atas dari 4000 tu, dia macam masuk hantu. Dan VTEC ni lah yang sebenarnya bagi satu kelebihan pada enjin Honda berbanding enjin-enjin lain sejak dulu lagi. Jadi dalam video ni kita nak tengok apa dia enjin VTEC ni, dan lepas tu nak tengok variation yang ada macam iVTEC dan macam-macam lagi. Jom kita tengok. Jadi video VTEC ni saya pernah terangkan sebenarnya konsep dia macam mana dalam setahun yang lepas. Tapi tak apa, kalau anda belum tengok video yang tu, saya akan explain sekali lagi. Kalau ada rezeki, tiap-tiap tahun saya akan cerita pasal VTEC ni. Jadi semua orang tahu. Kiranya VTEC ni sebenarnya adalah ringkasan kepada Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Jadi ada dua teknologi yang Honda gabungkan untuk dapat enjin VTEC ni, iaitu valve timing dan juga valve lift. Valve ni kalau dalam bahasa Malaysia dia injap lah. Jadi dalam enjin kita ni, untuk setiap silinder tu akan ada dua jenis injap. Satu kita panggil intake valve dan satu lagi kita panggil exhaust valve. Bila enjin kita tengah running dan kita nak masukkan udara dengan minyak dalam enjin kita, intake valve ni akan terbuka, dan bila minyak tu dah terbakar pula, exhaust valve pula yang terbuka untuk buang segala asap kotor dalam enjin kita. Jadi asap ni yang pergi dekat tailpipe yang kita nampak dekat belakang kereta kita tu. Dan kalau enjin kita tu enjin biasa, benda yang kontrol buka tutup valve kita ni dipanggil camshaft. Jadi camshaft ni satu silinder biasa je dan bentuk dia memang tetap lah. Maknanya fix bentuk dia, tak berubah dah. Jadi maknanya bila camshaft ni bentuk dia dah fix, kita hanya boleh set sekali je timing untuk buka tutup valve tu. Lepas tu kita akan fixkan timing tu guna timing belt atau timing chain. Dan sampai bila-bila lah valve tu akan terbuka dan tertutup guna timing yang kita set tadi tu. Jadi maknanya kalau kita nak power yang lebih lagi dari enjin ni, lepas tu kita nak sumbat minyak dengan udara banyak sikit nak masuk dalam enjin, kita tak akan boleh buat sebab memang injap tu akan terbuka banyak tu saja dan pada waktu itu saja. Lepas tu kalau kita nak enjin kita jimat minyak sikit, lagi-lagi waktu kita tak guna sangat power tu, contohnya masa tengah idle, kita tak boleh juga nak buat sebab kita tak boleh kecilkan bukaan valve tu. Jadi minyak yang masuk tu banyak tu juga. Pendek kata, kalau guna settings camshaft yang fix macam ni, enjin kita tu jadi tak fleksibel lah. Dia optimum pada settings yang tertentu saja. Jadi maknanya kalau kita nak bawa laju sikit, dia tak cukup power nak deliver, dan kalau kita bawa slow pun dia tak jimat minyak sangat pun. Jadi engineer pun come up dengan satu kaedah untuk bagi enjin kita ni lebih fleksibel, iaitu diorang modify sikit camshaft tu supaya dia boleh berubah dia punya timing. Jadi pada waktu yang sesuai, valve ni boleh buka awal sikit, dan pada waktu yang lain pula valve ni boleh buka lambat sikit. Bergantunglah pada apa yang kita nak. Jadi teknologi ni lah yang dipanggil sebagai Variable Valve Timing. Kalau Toyota contohnya diorang panggil VVT ataupun Dual VVT atau DVVT. Jadi kalau DVVT ni maknanya camshaft yang kontrol intake valve pun boleh ubah timing dia, yang kontrol exhaust valve pun boleh ubah timing dia, lagi fleksibel. Tapi kalau korang fikirkan, memang betul ubah timing ni akan dapat bagi enjin kita lagi fleksibel, tapi valve tu masih terbuka banyak tu kan. Jadi kalau boleh, bukaan valve ni pun kita nak adjust sebenarnya supaya enjin kita ni lagi fleksibel. Kita kalau boleh nak bagi enjin ni jimat minyak, tapi pada masa yang sama, time kita nak bawa laju sikit pun enjin tu masih boleh deliver. Jadi bukaan valve ni ataupun valve lift mesti kita nak adjust juga. Dan inilah sebenarnya kelebihan enjin VTEC ni. Dia bukan setakat boleh adjust timing tu, tapi valve lift pun dia boleh adjust. Nak ubah timing tu sebenarnya tak susah sangat, tapi nak ubah lift ni yang susah. Sebab korang bayangkan, enjin tu kan tengah laju, lepas tu kita nak ubah-ubah pula time dia tengah laju tu. Buatnya ada benda patah ke, terus rosak enjin tu. Jadi cabaran dengan enjin VTEC ni adalah diorang nak bina enjin yang fleksibel, tapi pada masa yang sama dia tak effect reliability enjin tu. Kalau kata Honda dapat buat enjin yang fleksibel macam ni, memang makin banyaklah orang beli kereta Honda. Jadi apa yang diorang buat adalah, first sekali dia tambah satu lagi cam profile, still pada camshaft yang sama
tadi. Kiranya atas camshaft baru ni ada profil untuk low lift dengan profil untuk high lift. Kemudian diorang tambahkan satu lagi komponen dekat rocker arm tu supaya dia boleh switch part mana yang bersentuh dengan cam profile yang mana. Dan diorang switch ni guna hydraulic fluid. Maknanya waktu programming tu, katakan enjin dah dekat 4000 rpm dan driver masih request power yang banyak, switch ni akan activated dan rocker arm yang bersentuh dengan cam profile yang high lift tadi akan operational. Jadi secara tiba-tiba valve kita ni akan terbuka lagi besar dari biasa tau. Jadi enjin kita sekarang boleh bawa udara dengan minyak masuk lagi cepat, lagi banyak dan boleh buang gas kotor ni dengan cepat juga berbanding dengan enjin yang asal tadi. Itu yang kereta Honda yang ada VTEC, lagi-lagi masa VTEC yang generasi awal-awal dulu, bila VTEC ni triggered, tiba-tiba kereta tu jadi ringan gila, macam dom pakai nos. Itu yang keluar term VTEC kick in yo. Kemudian Honda pun refine lagi lah VTEC teknologi ni, dan sampai sekarang dalam kereta-kereta Honda memang banyak yang guna iVTEC. iVTEC ni nama penuh dia Intelligent VTEC. Jadi untuk iVTEC ni, Honda kata dia combine VTEC tadi dengan VTC, iaitu Valve Timing Control. Ada something yang diorang improve dekat exhaust punya camshaft. Power delivery tu akan jadi lagi smooth dan enjin tu akan jadi even lebih fleksibel lagi. Dan walaupun enjin Honda sekarang ni smooth, tapi kadang-kadang kalau kita tekan full throttle masih boleh rasa tau, tiba-tiba dia pergi lagi bila VTEC ni engage. Tapi kalau dah drive 4000 rpm ke atas tu, janganlah korang tanya minyak jimat ke tidak. Cuma saya bayangkan engineer Honda dulu penat jugalah nak calibrate enjin ni. Enjin biasa pun makan masa lama nak calibrate. Lepas tu tambah valve timing, maknanya dah tambah satu dimension lagi untuk calibrate. Lepas tu tambah lagi valve lift, ada intake dengan exhaust punya lift. Memang lama nak calibrate tu. Lepas tu masuk turbo lagi, lagi gila. Tapi pada pandailah diorang. Tapi sebenarnya bukan Honda saja yang ada teknologi valve timing dengan valve lift ni. Company lain pun buat juga benda ni dekat enjin diorang. Cuma nama VTEC tu Honda dah chop, orang lain tak boleh guna lagi dah. Contoh teknologi yang sama ni, Proton pun ada. Diorang panggil teknologi ni sebagai CamPro. Kemudian kalau Mitsubishi pula, diorang panggil teknologi ni MyVac. Kalau BMW, diorang panggil teknologi ni Vanos. Cuma sedaplah nama VTEC tu, dan Honda manfaatkan sepenuhnya untuk marketkan kereta diorang. Dan memang berjaya strategi ni, dan sampai sekarang orang acknowledge apa yang best dekat Honda ni mestilah enjin VTEC. Padahal VTEC ni nama je, sistem yang ada dalam enjin tu sebenarnya dekat kereta lain pun ada. Mungkinlah bukan exactly, tapi matlamat dia sama, nak bagi enjin tu jimat minyak. Dan pada masa yang sama, bila kita nak power, enjin tu boleh lupakan jimat minyak tu dan bagi je power yang kita nak. Jadi kalau nak bawa laju, tak perlu kata kena beli enjin kereta sport. Enjin family car pun boleh jadi power. Cuma tak adalah sampai nak pergi racing dekat track. Bila hujung bulan pula, duit dah pokai, minyak pula mahal, bawalah slow-slow. Memang enjin tu jimat minyak. Korang sendiri pernah rasa tak VTEC ni best tak? VTEC ni memang best, tapi kalau subscribe lagi best. Kalau korang nak tengok video lain yang best-best, saya jemput korang klik link video dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.